Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi yang mulia ini dan saya kasihi. Alhamdulillah, selesai kita menunaikan kefarduan kita antara yang utama, yaitu salatul fajr. Maka pagi-pagi kita dengan kita buka dengan doa subhana wa asbahana alhamdulillah amantu billahi rabban wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah asbahatu inni ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka. Insyaallah. Baiklah tuan-tuan, saya berada pada pagi ini di hadapan tuan-tuan bagi menggantikan Ustaz yang pada pagi ini. Saya mengambil tempat dia, Allah, dan diizinkan Allah Subhanahu wa taala juga. Pun saya mengambil kesempatan untuk sambung kembali yang terlepas daripada kita punya pengajian salah tadabbur Yasin kita. Saya pun ada juga minggu saya yang tak dapat hadir kerana kerja. Saya ambil gantian yang itu, insyaAllah. Baiklah tuan-tuan, kita sambung pada muka surat 39 kan? Muka surat 39, tetapi diberanggalkan ke tengah, benda yang tengah. Tak silap mana ibu tahu. Fala yastati'una tawsiyah. Itu dia. Ayat 50, ayat 50. Muka surat 39, insya-Allah. Kita baca dulu, kita baca dulu sampai ayat 54, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Sadaqallahul azim. Itulah ayatnya untuk kajian yang ini. Baiklah tuan-tuan, fala yastati'una tawsiyatan. Dia berkaitan daripada ayat yang sebelumnya, ayat 49 tu. Fala yastati'una tawsiyatan ni, yastati'uni kembali kepada apa dia dipanggil orang yang pada masa itulah, maka mereka tidak mampu untuk meninggalkan pesan, apa pesan pun kepada keluarga mereka, dan apa pesan pada ketika mereka pada usianya itu, dan tidak juga mereka dapat kembali kepada keluarga menyelamatkan keadaan, iaitu pada ketika sangkakala kiamat pertama. Yang pertama bagi pendapat mengatakan sangkakala ada dua kali. Yang kedua, sangkakala yang kedua ni bagi ulama yang berpendapat ada tiga sangkakala, tiupan sangkakala. Yang kata yang ketiga tu, yang pertama adalah tiupan yang mengejutkan sahaja, yang mengejutkan. Ini yang aman. Dan yang keduanya adalah tiupan yang mematikan.
kebangkitan pada hari kiamat, pada hari hisab. Itu dia. Jadi dua-dua ni dipengaruhi, pendapat ni dipengaruhi masing-masing oleh mufassir yang besar-besar. Antara Ibnu Katsir yang kata antara yang menunjuk tafsir yang lain, dia diri mengatakan ada tiga. Dan semuanya diambil daripada faham daripada ayat-ayat Al-Quran yang berada di berbagai surah tentang kehidupan sampai pada dia. Jadi apabila begitu, wahum yakhsimun, ayat 49 kita baca itu sikit. Wahum yakhsimun. Apabila berlaku kehidupan sampai pada itu, wahum ni bukan kafir musyrik di Mekah yang biasa ayat ni pada awal ayat ini ditujukan kepada kafir musyrik di Mekah, kepada Rasulullah yang berhadapan dengan mereka berdakwah. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan manusia yang berada pada detik berlakunya kiamatlah. Ialah itulah keadaan mereka lah. Sudah pasti kita tak ada lah. Sudah pasti kita tak ada. Berlakunya detik kiamat ini mestinya seperti yang diberitahu oleh Nabi kita, manusia yang berada pada ketika itu adalah hanya syirarun nas, manusia yang memang Allah tak pandang langsung lah, la yubali, kalau kita kira Allah tak ambil kesan langsung tentang mereka ni. Jadi Allah Subhanahu wa taala ambil semua manusia sebelum itu yang mana beriman kepada Allah, walaupun dengan iman yang paling kecil, walaupun sebesar, saya kata besar tubuh botol pun besar lagi kan. Sebab kita tahu walaupun sebesar zarah, maksudnya sebesar biji jantung kan, gitulah. Besar botol ni besar lagi. Yang diambil kan, ada yang walaupun dan hatta yang menyebut perkataan Allah, mengatakan Allah pada Tuhan dia, kalau tu dia tak tahu apa dah. Selain daripada itu pun diambil kira sebagai beriman dalam misi untuk nak melaksanakan tiupan sangkakala yang pertama. Jadi kalau kita dengan Allah solat subuh begini, semestinya lah Allah ambil dulu, tak ada nak tinggal lagi. Itulah kita buat kat dunia ni kan, anak tak sebenarnya la yabqa minad dunya, Nabi kata la yabqa minad dunya illa fitnatun wa bala'un kan. Tidak tinggal lagi dah sisa-sisa atas dunia ni kecuali fitnah, kacau bilau dengan musibah kan. Ya, begitulah. Tapi apa yang Allah dia sisakan untuk kita daripada umur kita, kita gunakanlah sebaik-baiknya dalam menunaikan perintah kan, dalam memperbanyakan amal kita. Itu dia ya. Wahum yakhsimun ni, mereka ni sedang ikhtasama, ni maksudnya bergaduh, tapi bergaduh dengan cara kata tawar menawar ketika berurusan jual beli. Urusan jual beli ni masih beza. Waktu-waktu yang matahari dia nak mula panas kan, dalam 10:30 gitu kan. Paling kurang pun kedai yang paling lambat sekali buka pukul 10. Paling awal dalam pukul 8. Kalau roti canai walau pas subuh kan. Jadi macam tu. Tak mula terus niaga tawar menawar itu, masa itulah berlakunya wahum yakhsimun. Maka apabila berlaku tiupan sangkakala ni, nak beritahu betapa dahsyatnya, fala yastati'una tawsiyatan, maka mereka tidak sempat nak beri pesan, kan? Lupa ataupun tak dan nak beri pesan tausiah kan. Ini perkataan tausiah ni ada dalam surah Yasin. Tausiah ni tak semestinya tausiah daripada tuan guru kan. Kan? Kita mengistilahkan tausiah ni perkara yang penting lah, perkara yang penting lah sebab istilah bahasa kita. Kita faham sebab ulama juga mengistilahkan yang tausiah daripada Habib sekian, tausiah daripada saya, tak ada lah kan. Yasin je. Jadi tausiah ni adalah pesan, wasol wasi tausiatan, pesan.
pesanan, meninggalkan pesanan. Jadi begitulah kan. Pesan tak apalah, saya balik dulu kalau saya datang balik. Itulah macam-macam tausiah lah ketika bertugas niaga tu pun tidak sempat. Nak beritahu kan, tidak sempat. Maknanya habis kat situ je. Yang keduanya, apabila berlaku begitu, keadaan dah huru-hara, mestilah kita teringat nak balik rumah, nak selamatkan apa yang ada daripada ahli keluarga, daripada harta benda, nak selamatkan diri kan. Oh, tak boleh juga tak sempat. Wala ila ahlihim yarji'un. Kan? Sebenarnya apa yang Allah beritahu sedikit, yang diturunkan sedikit daripada musibah pun kepada mereka yang terkena tu kan, membayarkan begitu lah. Tak sempat nak keluarkan barang-barang. Kita diuji pada banjir kan, hari tu kan, tahun lepas. Bagaimana kan? Itu pun kita boleh gambarkan dah, tak sempat nak ambil apa-apa. Ataupun kan yang duduk kat luar tu, kawasan dia bawah tak bagi balik ke rumah pun tak boleh dah. Air naik begitu cepat. Itu air kan. Ini bunyi. Bunyi lagi cepat. Musibah yang paling besar yang Allah jadikan kan, senjata dia adalah bunyi. Awal surah kan, Ashabul Qaryah ni dimusnahkan dengan bunyi. Bunyi ni dia boleh musnahkan dengan dua cara. Sama ada dengan petikan tu sendiri kuat, ataupun dengan gemur. Gemur frekuensi yang tinggi itu akan menghancurkan sel kita dalam badan, menghancurkan paru-paru, apa dah. Sebab itu dia jadi macam apa dia? In kana illa salihatan wahidatan fa idza hum khamid. Khamid ini dia jadi macam abu semua. Maksudnya senyap. Ada apa? Kan? Abu kita bakar senyap. Dah habis dibakar. Dia sifat bunyi ni kalau dia terlalu kuat, dah hancur. Kita tengok macam kaca kan. Kaca tu kuat antara satu sama lain, berangkat dia molekul dia. Kita tak kuat, kita berangga. Lagilah mudah. Itu bunyi, bunyi nyata yang paling hebat. Wa nufikha fis sur, dan apabila semua manusia sudah tidak ada lagi, bukan manusia sahaja, benda yang hidup lagi. Wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Jadi satu kala ini akan mematikan apa yang ada di bumi, juga fil ardh, fis samai wala fil ardh, di langit dan juga di bumi. Fasa'iqa ni fazi'aman fis sama', fazi' ni terkejut. Itu maksudnya dia dikatakan tiga pendapat. Okey, itu dia. Jadi apabila semua dah orang katanya kullu man 'alaiha fan, itu yang diberitahu di dalam surah Ar-Rahman tu, kullu man 'alaiha fan. Dia apa yang ada di bumi dan di langit itu fana, musnah. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Dan hanya ada kekal kan wajhu rabbika, wajah Allah. Dia wajah sahaja kita cakap Allah lah. Sebab sebut wajah itu adalah yang paling mulia. Dan tak kata yang paling mulia. Apa wajah itu? Yang paling dzil jalali wal ikram, yang mempunyai apa dia kemuliaan dan kebesaran. Itu dia Allah katakan kan. Lepas tu dia tempoh kematian tu semua tak ada. Ni sepanjang cerita ni, mana dah tak ada, semua dah. Allah tanya lagi, limanil mulkul yaum kan. Kalau limanil mulkul yaum, sekarang ni siapa dia lagi yang ada kerajaan? Tengok siapa dia ada lagi kan. Namanya pada zat diri dia sendiri. Di mana mulkul yaum, pada detik ni, pada tempoh ni. Sebab yaum ni dia terkadang hari ni, hari Ahad. Yaum ni yaum. Bagi Yahudi pun Israel panggil yaum ke, YOUM, yaum. Sama je yaum. Yaum ni maknanya mutlaqul waqt, semata-mata masa. Mutlaqul waqt, dia itlaq. Dia tak kait
Kecuali kalau kita sandarkan hari Ahad, ini hari Ahad. Tapi kalau di mana al-yaum saja dia mutlaqul waqt. Mutlaqul waqt masa yang tak terikat. Itulah syak Allah. Itu Allah kan. Tak terikatkan masa. Sebab Allah yang ciptakan masa kan. Di mana mulkul yaum. Bagi siapa lagi kerajaan pada masa ni? Semua musnah kan. Kalau hebat maknanya ada lah dia kan. Oleh kerana senyap tu Allah jawab pada zat dia yang maha mulia kan. Jalan wal ikram limanil mulku lillahi al-wahidil qahhar. Kan? Jawab pada dia. Maknanya kan, kepunyaan ini lillah, untuk bagi Allah. Kepunyaan Allah yang bersifat macam mana? Al-wahid. Al-wahid, wahid. Yes. Satu. Tidak ada dua, tiga, empat, tidak ada. Sebab tu Allah sifatkan lagi dengan namanya Al-Qahhar. Kalau ada pun ya, Allah boleh qahharkan dia. Allah boleh mengalahkan. Qahhar ni ialah satu kekuasaan yang mana berlawan dengannya, pergi macam mana pun tetap kalah. Itu qahhar. Al-Qahir, Qahir wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Maknanya qahir ni orang yang mana berkuasa, yang mana orang yang nak lawan dia tu datang dengan bermacam plan nak lawan. Macam-macam hela, 1001 hela, 1001 plan nak lawan. Tak boleh. Itu qahir. Sebab itu ibu negara Mesir bagi Qahirah. Sebab apa nama Qahirah? Sebab bandar Qahirah ni, Kairo ni, dia tidak boleh ditakluki. Oleh kerana kubu dia di Qahirah Mesir, apa dia Kairo, Old Kairo tu. Tengok dia punya apa nama kubu. Kubu Konstantinia boleh diukurkan oleh Sultan Fatih. Kubu Qahirah yang dibuat oleh Salahuddin Al-Ayyubi tak boleh tak boleh dikalahkan. Qahirah dia dikalahkan Mesir ni tak boleh haji ni daripada jalan lain. Masuk Qahirah tak boleh. Kuat dia punya apa dia pertahanan kubu. Itulah dia nama Qahirah. Dapat kepada masalah dia panggil Kairo. Dia tak panggil Kairo, kucing Kairo. Bukan Kairo. Kan? Itu dia. Jadi begitulah. Bila berlakunya pada tiba-tiba kala yang pertama tu semua dulu tak ada. Sifat dia, keadaan dia macam mana, tengok surah Al-Qamiyah. Al-Qamiyah ya. Macam mana melayang-layang semua ya. Manusia jadi macam kalkatu. Lepas tu pula apa nama gunung gadang menjadi macam apa dia, gumpalan kapas yang bertumpangan. Jadi kapas, soalan jadi macam kapas. Macam mana dah? Ini bukit cermin, kita tengok yang ada rumah ya. Lagi tak sama mana pun jadi macam tu. Kita lagi lah. Kita ni mungkin kita yang bersedar. Kita masih kat nama manusia. Itu dia. Jadi apabila berlaku demikian, tempoh ataupun had antara tiupan sangkakala pertama ataupun kedua tu nak pergi kepada tiupan sangkakala kebangkitan semula. Berapa lama itu? Nabi kata arba'un. Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata arba'un, 40 ini ke 40 hari ke 40 tahun, 40,000 tahun ke, wallahu a'lam. Tapi lama. Apabila dan tunggu senyap, kesunyian tu dia panggil tempoh senyap. Dia tidak ada had. Nabi kata apa? 40 apa tak tahu. Dia artinya 40 macam ni, kata 40 lepas tu tak ada tanya ni. Pun Nabi ada sebut juga orang yang melintasi orang yang sedang solat. Al-murur amam al-musalli. Lalu di hadapan orang yang sedang solat ni sebenarnya amat tidak
amat tak patut buat. Jadi kita nak lalu depan musolli ni, orang sedang bersolat ni, kalau boleh kan, janganlah kita lalu depan dia, walaupun kadar jauh dah lah. Walaupun pada dua stop ni, kita dekat, memang dah dipanggil satrah kan, nak buat tu. Tetapi kalau dia tidak ada satrah, kalau boleh, seboleh-bolehnya, kalau ada laluan lain yang mana boleh kita pergi macam ni, daripada kita pergi rintang macam tu, kita ambil dah jalan yang tidak kita rintang orang yang sedang bersolat. Nabi kata lau ya'lamun ma, jika sekiranya orang yang melintasi orang yang sedang bersolat itu apa yang sebenarnya berlaku pada dia, maka dia akan berdiri di situ selama 40 apa yang takut 40. Jadi elakkanlah daripada kita melintasi orang yang sedang solat. Baik, satu hal yang saya biasa tengok di kalangan orang kita lah, kalau pasal Hanafi dia sensitif ni, sebab dia memang dia daripada kitab dia menegaskan tidak boleh melintasi orang yang sedang bersolat. Orang yang nak solat pula tengok nak pula, jangan duduk solat depan pintu tu. Kalau satu hal ni, orang tak tegur juga kita solat. Depan pintu tu juga ada solat. Jadi berpuluh-puluh lah orang dah kan. Kecuali kalau dia nak bagi apa-apa kan, surah Yasin ke apa lah, boleh dah beri ni nak solat. Jadi daripada solat kat situ, dia solat depan, pasti orang tak lalu. Sebab benda lalu depan solat ni benda sebab apabila seorang bersolat berhadapan dia berhadapan dengan Tuhan. Itu dia. Jadi kita ambil perhatian lah pada asal itu, insyaAllah. Itu. Seterusnya kita sambung balik. Saya baru kali tak mau pagi sama tuan-tuan, lepaskan pukul 9. Pasti tidak kan. Kita suruh boleh pula. Kan? Boleh kan? Tidak lagi kan? Nak cegah kita juga. Agak-agak nak cegah tu sebab kita nak ambil kelebihan, kita berdiam selepas solat kan. Bila kita keluar, kita kata apa? Berzikir, majlis zikir ni, kita keluar sesoalan kita menunaikan ibadat umrah kan. Ibadat umrah Nabi cakap 3 kali. Tam. Tam ni taman alam pegang. Tam. Sempurna. Kita tunggu sikit kan. Kalau orang ngantuk pun tak apa. Teruskan. Tak, saya suka macam ni. Saya malas. Saya cakap soal-soal pun tak apa. Malam saya kata saya cakap dengan intik pun tak apa. Itu sebab pasal semua benda dia bercakap kepada kita kan. Jadi kita bercakap lah kan. Itu dia. Baiklah tuan-tuan. Dia mengatakan 40 tempoh antara nak bangkit semula tu 40 tu apa nama tak tahu 40 macam mana berapa lama tu. Baik, seterusnya waktu khilaf usul kan. Baik, apabila nak ditiup pasal kekala ni pada kitab yang lain, saya ingat dan memang dah baca, dia akan turun hujan ghaith pada kiamat lah. Jadi berlaku juga lah pada kiamat, pada waktu di alam akhirat itu hujan, Allah turunkan hujan. Saya tak pasti sama ada selepas berlakunya dia pasal kekala untuk kebangkitan tu ataupun sebelum. Saya tak ingat tu. Selepas. Bunyi tu. Jadi waktu tu hujan. Atas muka bumi. Tapi muka bumi, bukan muka bumi kita ni. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Was-samawati wa barazu lillahi wahidil qahhar. Kita akan bangkit pada permukaan bumi juga, tapi bukan bumi yang kita pijak sekarang. Yauma tubaddal, mak badal kan? Ini dia. Jadi bumi itu bukan bumi ditukar. Kalau kita tukar macam mana? Kita tukar tapak sama kan? Benda yang lain kan? Dia macam Arab. Jadi bumi ni bersifat Arab ni benda yang tak kekal. Dia bukan jauhar. Jadi jauhar bumi ni
ada. Jauhar bumi. Ini falsafahnya. Kita akan berikan nanti ni. Jauhar ni benda yang tidak terhilang. Itu jauhar. Hakikatul syai', mahiyatul syai' ini jauhar. Jauhar bumi mungkin ada. Yang tak adanya Arab. Arab ni benda yang mendatar. Kita mendatar kan? Mendatar dan pergi, dia tak melekat. Jadi jauh bertubatkan ghairul amr. Ini yang mana kami tukarkan bumi itu bukan bumi. Tukarkan dari pada masa itu Nabi kata bumi ataupun bumi untuk nak dilakukan perhitungan hisab atas sekalian manusia ni, dia punya turbah dia dekat dia ni adalah seperti peru. Dia berwarna lip, dia terang, dan dia bersifat apa? Bersifat mendatar. Dia tidak ada tempat tinggi, tempat rendah. Ada dalam surah Kahfi tu. Dia dalam surah Kahfi awal-awal kita ingat. Macam tu. La tara fiha 'iwajan wala amta. La tara fiha 'iwajan wala amta. Jadi pada permukaan tu dia tidak ada tinggi dan macam kita kata tempat tinggi suasana bumi kita, tapi bumi tanah tempat apa dia berlakunya kandungan semua sebab semua ada, semua tak ada jenurut dah. Kalau dia cakap kan dia jenurut, wah malaikat tarik ni jenurut kenapa? Dia ni sama nampak semua mana semua tak boleh nak dia, boleh nak punya balik. Sebab itulah orang kata ainal mafarah, nak lari ke mana kan? Tak ada untuk tanya, dia tanya tu saja kan. Ainal mafarah, nak lari ke mana lagi? Pada tempat lari dah. Baik tu wal malaku ala al-jaiha. Apabila berlaku kiamat kan, ada balik tu kan, ada balik kemudian wal malaku ala al-jaiha. Kita dalam surah Al-Ma'arij, wal malaku ala al-jaiha. Al-jah dia dan malaikat ni menjaga di segenap penjuru. Boleh nak lari? Tak boleh. Sebab kita ada ni. Boleh. Wal malaku ala al-jaiha. Mana ayat tu? Saya tak perlu bagi malaikat. Lepas kita pada masa itu nampak ada malaikat, dia nampak kita nampak dia. Jalan dia nampak kita tak nampak dia. Ini masing-masing nampak kan? Mana ada jaya, mana tak boleh nak lagi. Masya Allah, kalau fikir, kenapa tu saya gimana tu? Tengah-tengah makan orang Cina, aku saya pergi. Mari ayat mari kan. Ini tak laku saya. Tak apa lagi tadi buat sana kan. Tak semestinya saya ni benar kata ustaz, betul saya tak kadang saja kita tunjuk, kita tahu kan betul orang ini kan, kita tak lepas macam kita Allah hampur tu je. Itu kan. Jadi apabila dah berlaku dia sampai kali kedua tu, dia akan berlaku macam mana sama hujan. Hujan lebat ke macam mana Allahu a'lam. Sifat hujan, tapi hujan tujuan hujan tu adalah untuk nak hidupkan balik lah tulang suami tu, dia punya al-zam yang ada yang mana tidak musnah dengan apa cara sekalipun. Mati dengan warna dibakar, dicampak ke laut, macam mana dia kekal tinggal. Dan daripada benda tu lah kita akan tersusun kembali, ada tarakat kembali, tersusun kembali jadi kita. Tapi tidak ada ni, tidak ada darah lah. Kita yang berdarah dekat dunia, kita ada darah di sana. Saya tak pernah dengar cara 3 semalam penduduk syurga ada darah, confirm tak ada darah. Kita pada tubuh badan, bukan tubuh badan jisim, bukan tubuh badan jisim kita sekali. Kita berada pada hari kiamat nanti dalam tubuh badan ruhaniyah. Dia dalam keadaan basik ni, dia lama dia merakat dia tersusun daripada sel-sel. Ini kita sekarang. Lepas tu kita lambat dan pergi sana sini bukan dengan kereta lah. Itu sebab mahal kereta. Sebab ni surah Yasin ni special. Dia relate dengan sains ni ilmu lah.
Kan? Jadi daripada situlah barulah mula naik. Naik itulah dia kata qalu ya wailana. Walau syekh Faisal apabila ditiup sekali kebangkitan fa izahum min al-ajdath. Apabila tiba-tiba mereka daripada kubur ajdath, daripada kubur mereka tu tadi ila rabbihim yansilu. Yang silu ni bangun bersegera menghadap Allah. Yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu ni zahir. Daripada senyap daripada surah satu itu zahir. Ada maksudnya macam pening kan? Tak nampak kan? Ada tunggu nampak pokoknya. Wa barazu lillahi wahidil qahhar. Nampak. Siapa saya? Ila rabbihim yanzilun. Maka yang tak beriman dengan hari kiamat ni ada benda lain dia jawab qalu ya wailana man ba'athana min maqbarina. Waktu kita kena beriman pada hari kiamat ni kata kita tak terkejut. Ini kita orang takut. Kita siapa yang mati kita tahu tak apa, mati habislah. Tak ada apa-apa dah. Tak ada kebangkitan, tak ada perasaan. Wajah betul. Tak apa, tak dibalas sebab mati. Pegang macam tu dia akan terkejut. Dia kata qalu ya wailana halakana habis hancur aku. Baik nampak dah perasaan. Man ba'athana, siapa ni yang membangkitkan kita ni? Memang kadina daripada kubur kita ni, daripada tempat pembaringan kita ni. Tuhan jawablah, haza ma wa'ada rahman. Tuhan jawab ataupun malaikat menjawab. Haza ini kejadian kita tengok ni ma wa'ada rahman. Apa yang telah dijadikan oleh Tuhan Ar-Rahman. Wa sadaqa mursalun, dan Tuhan pula bagi kita tahu kepada Nabi kita tahu kat dunia ni. Nabi kata gini kan, mursalun ni maksud semua. Pada Nabi Adam lagi sampai sama ada benar. Jadi alhamdulillah kita salah satu beriman kita percaya kepada kiamat kan. Hari kebangkitan. In kana illa sayhatan wahidatan fa idza jami'un ladaina muhdarun. Tidaklah kejadian itu kecuali dengan sayhah yang pertama, satu sayhah saja, maka tiba-tiba mereka semuanya dihadirkan di hadapan Allah untuk hisab. Wajah kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Setiap jiwa ada dua, jangan risau. Kita ada escort. Satu syahid, satu tu tukang seret. Tukang seret ni kan kita takut. Seret kan sebab kita tak gerak. Kalau kita aman, kita sediakan sekejap je, lepas tu kita pergi syurga. Kejap je hisab. Hisab tu 10 hari tu kan. Inna Allah sari'un hisab, dan akhir surah hisab tu 10 hari. Kata dia ulama 10 hari. Satu hari 500 tahun kan. 250 tahun. Je kan. Tapi jangan kiat kat sini. Jangan kiat kat sini 250 tahun. Ya tak apa 50 bulan. Tapi 20 bulan je lagi 50 bulan. Kan? Dah, kejap je. Kita nak soal kan. Izahum jami'un ladaina muhdarun. Fal yaum, kena mulai hisab. Fal yaum la tuzlamu nafsun. Maka hari ni, hari nak hisab ni, la tuzlamu nafsun syai'a. Tidak akan dizalimi mana-mana jiwa. Termasuklah intik gaya kambing kita tengok dalam TikTok, belaka tu kan. Terus punya hisab tu. Syai'a. Tidak dizalimi sedikit pun, betul-betul dibalas dengan apa yang dia buat, baik ataupun tidak baik. Itu je. Wala yujzauna, dan tidak akan dibalas illa ma kuntum ta'malun, kecuali dengan apa yang kamu telah lakukan ataupun kerjakan ataupun usahakan. Allah Akbar. Kita fikir macam ni, memang baru kita fikir nak buat selangkah pun fikir kan. Tapi juga itulah Allah sediakan 99 rahmatnya di sana. Sebab kalau tak, memang itu yang kita kan. Satu je rahmat di atas dunia yang Allah bagi kan? Rahmat dia, sifat rahmat Allah. 99 lagi Allah wizardkan di sana. Sebab teruk nak tengok kita kan? Dalam pada buat satu kebaikan dibalas 10. Kalau buat jahat dibalas 1 je. Satu jahat, satu kejahatan. Itu pun menang lagi. Yang
kebanyakan masyarakat ni macam mana? Itu murah dah orang jadi kalau buat baik minimal digandakan 10. Tak pernah ada buat baik satu balas satu, tak pernah ada. Hatta kita baca satu huruf alif lam dapat 10. Dalam pada tu pun masih di percentage kita di dosa banyak kan. Betul Allah dia rahmatnya 99 ada satu kan. Tapi jangan kita berharap kalau Allah Maha. Jangan saya tutup ni saya dengarkan sebuah hadis. Al-Qayyisu orang yang cerdik pandai lah. Sebenarnya dia biasa kan. Sebenarnya Alhamdulillah kan. Sebenarnya ada apa? Al-Qayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdik sini sana. Di sini dan sana Qayyisu man dana nafsahu. Orang yang sentiasa hisap diri dia, hitung diri dia kan. Yang kemudian kita di kalangan golongan ni lah. Dan nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, dan dia lebih banyak beramal untuk persiapan selepas kematian. Di akhirat dia lah kan. Wa amila lima ba'da al-maut. Al-adus, orang yang lemah pula akal dia. Orang yang lemah akal ni man ittaba'a hawa, orang yang sentiasa mengikuti hawa nafsu dia kan. Hawa nafsu yang kita ikut hawa nafsu. Wa man ittaba'a hawa, tapi yang kedua masalah wa tamanna 'ala Allahi aman, wa tamanna 'ala Allahi aman. Dia bercita-cita berangan yang lebih pada Allah. Tak apa. Sekali tidak ada apa. Tidak ada apa masalah. Tidak ada apa masalah. Itu dia. Jadi kita pastikan kita jangan kurang daripada 1/10. Jangan minor. Jangan cuma daripada 1/10 amal baik kita. Karena satu hari kita mula buat 24 jam itu berapa jam kita kena ada dalam 2 jam, 2 jam 45 minit atau 40 minit. Jadi kalau kita datang rumah Allah kita tiga situ lah. Kita tu je. Maksudnya kata dia ada tiga. Kata Tuhan kata lah jauh hisap. Apa boleh hisap bisa dihitung. Jadi kita fikir kan, hisap kita ada matematik ke sini, ada tiga ke sini lagi. Senang kita macam tu kan. Itu je. InsyaAllah pada pagi saya pun nampak ada yang nampak datang dalam buku dari kita boleh tuan-tuan melaksanakan hajat masing-masing. Hari buat hari ni hari Ahad, hari nak rehat. Ya, hari bersama kan. Jadi nanti kita alhamdulillah habis ini kita akan bercerita seterusnya. Jadi alhamdulillah perkongsian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan saya yang menyampaikan pun dapat taufik dan hidayah daripada Allah, Tuhan lebih bilang-bilang. InsyaAllah mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita cekal